Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ammar Hakim bin Azizi, founder kepada Dreamsworks. Kepakaran kami adalah membantu usahawan-usahawan yang lemah dalam desain digital, hodoh, buruk sehingga membuatkan sales mereka drop. Kami improve dari segi desain digital anda sama dengan syarikat-syarikat antarabangsa. Akan live dengan Kiha untuk bincangkan about several topic. So, hi Hai, Kiha. hai Hai Amma. Tuan Faris. So, macam mana you punya cuti, okay? Okay, everything's going great. How about you? Yeah, I'm fine. Okay, That's I good. duduk dekat rumah, cuma sekejap lagi maybe I nak basuh kereta. So, Okay. hi Tuan Faris. Apa khabar? Hello. Tak ada kelas lah Tuan Faris hari ni? Hari ni Sabtu. Oh, Sabtu tak ada kelas lah. So, Tuan Faris boleh join kami hari ni untuk session yang sangat hebat, iaitu cerita Yes. pasal Nokia. Kisah Nokia Mm-mm. tapi related dengan branding. Iaitu Betul? the first question is macam mana you nak gain trust, iaitu bagi terbaik dengan jaga customer you. And then the Mm-mm. second point is brand trust, iaitu macam mana nak improve you punya brand trust kepada you punya customer yang tegar, iaitu customer you yang ni lah, yang dah biasa punya kan. Mm-mm. So yang ketiga adalah bersedia dengan perubahan zaman. Yang keempat adalah related dengan kisah Nokia. Ada kelas mengaji. Amboi Tuan Faris. Hai Jamila. So, macam I nak tulis brand trust. Gain brand trust. So, topik for hari ni memang relate kan dengan topik semalam, iaitu kita pilih name untuk branding. Tak ada related. Topik hari ni dia related dengan yang topik semalam tu, tapi dia quite lain sikit tau. Semalam about branding punya, hari ni about branding punya brand punya trust. Semalam pasal branding, you dah buat nama apa semua kan. Hari ni macam mana you nak gain trust and then you brand trust punya improvement. Benda ni dia one step selepas yang tu lah. So Alright. saya suka untuk ceritakan. You tahu pasal brand trust. Hai basuh lukaku. So you suka hari ni saya nak cerita pasal brand trust. So you tahu anything about brand trust? Apa ni, how to create a trust dekat orang supaya trustkan brand kita, macam tu ke? Boleh jadi. Boleh jadi. Lagi yang you tahu about brand trust? I tak pernah tahu sangat pasal brain trust ni. So maybe Brand trust. brand sorry. Okay, so maybe kita boleh move forward ke dengan apa yang nak diceritakan tentang brand trust. Ya, itu betul yang Tuan Faris cakap tu. I trustkan Samsung brand. So Tuan Faris ni adalah dia orang yang dah percaya kepada Samsung. Samsung berjaya buat dia brand trust yang kuat, buatkan Tuan Faris ni dia jadi macam pengguna tegar. Dia trust kepada Samsung. Bagaimana kepada orang yang lain juga, and macam mana you nak gain brand trust ni. Okay, saya move forward kepada hari ni adalah topik yang sangat penting untuk anda semua. Anda kena beri perhatian lah setiap apa yang saya cakap ni. Okay, So silakan. for the first point is how you want to gain brand trust, iaitu macam mana you nak dapatkan brand trust. Brand trust ni adalah macam kepercayaan. Kita boleh cakap kepercayaan kepada sesuatu produk. So bila you adalah benda yang terawal, sebab I asalnya Samsung, so macam synchronize dengan Samsung.
Oh, macam tu Tuan Boleh. Faris. Okay, so kalau macam you wujudkan satu produk, when it comes kalau you wujudkan satu, contohlah you jual apa, you jual topi kan. You jual topi dengan you punya nama. So topi nama you kan, Sams kan. Macam Tuan Faris dia suka Sam kan. So you jual topi dengan Sams, nama Sams. And then orang tak kenal lagi you punya brand ni, topi Tuan Faris, topi Sams. And then benda ni, perkara yang paling awal how you want to gain brand trust ni adalah you boleh you kena selalu commercialkan you punya produk, iaitu you tak boleh bila you dah jual topi tu baru you kena buat poster saya dah jual benda ni. So hari-hari Ya. you nak gain brand trust ni adalah you kena selalu posting pasal benda ni. Iaitu bila selalu posting tentang benda ni, orang akan tengok. Orang akan bila pertama kali orang akan tengok. Orang akan tengok, oh dia biarkan. The second kali yang kedua pula, orang akan kenapa dia ni asyik post pasal benda ni, apa yang bagus sangat benda ni, apa yang bagus sangat benda ni kan. So dia macam mula nak tahu. Lepas dia mula nak tahu tu, apa benda lah dia jual ni kan. Dia akan ini macam apa? Tercari-cari dia ni buat apa. Lepas dia ni buat apa, orang ni akan dia ni lah macam triggered. Oh, lepas tu dia ambil tahu benda ni orang ni jual topi. So, tiba-tiba kawan dia pula post pasal topi tu. Lagi dia jadi triggered. Trust daripada kawan dia. Bila kawan dia post pasal topi tu, so maknanya kawan dia sendiri percayakan benda tu, dia akan ikut sama percaya benda tu. So dalam secara tak langsung dia akan nak try benda tu. You have to bagi trial. Sama ada you bagi something, iaitu bagi value. Value ni you boleh bagi apa-apa, consider daripada benda tu. Like kalau macam contoh you jual topi, you boleh bagi trial macam something lah, you boleh bagi poster how penjagaan untuk topi tu ke apa ke. Sebab topi. yes, you kena come out idea yang lain daripada orang lain. Iaitu you akan inilah, orang akan, oh hari tu aku beli topi ni tak ada macam ni pun, tapi kenapa orang ni jual topi ni dia dalam keadaan macam ni kan. So dia bila dah bagi trial ni is something good lah. Sebab dia tak pernah beli barang you, and how come dia nak terus beli? Dia mesti try as a trial dulu, okay? So bila you bagi trial, and then dia okay, dia dah pakai barang you. So dia rasa suka, and then daripada selepas tu you nak gain brand trust ni adalah you always bagi value kepada dia. Hai Syam. So you kena bagi value kepada dia, iaitu you bagi something lah. Like macam you punya posting, you kena hantar by email ataupun hantar by WhatsApp, SMS untuk dia dapat value. So benda ni you akan gain brand trust, and you akan tetaplah menjadi dia punya pengguna tegar. I selalu beli topi dengan baju dekat Alibaba. Tuan Faris. Sebab I trust Alibaba, Jack Ma. Hai Syam. Syam, follow I punya IG Syam. Dengan Syafiq, Dreams Work. So hari ni I nak cerita pasal brand trust. Iaitu Dreams Work ni dia buat graphic designer punya ni lah platform. So yang pertama tadi I dah discuss about gain brand trust. So bila you dah jaga customer you, iaitu you dah selalu bagi value kepada dia, walaupun you dah, orang banyak silap buat adalah bila you dah menjual kan, you dah pertama kali you jual barang kepada dia, tapi kenapa orang tu beli sekali je. You have to repeat the order tau. Like macam you beli, orang dah beli, lepas tu orang takkan beli dah. Benda ni selalu silap ramai orang, iaitu customer touch and go. You kena improve benda ni, nak bagi orang beli berkali-kali. You kena buatkan you punya raving fans ni, iaitu you dah create satu kolam raving fans. Raving fans ni akan buatkan
you punya customer beli banyak kali. You kena selalu bagi value kepada dia. You kena dapatkan dia punya apa? Dia punya database. Database ni adalah semua yang berkaitan dengan dia punya database is maklumat diri pelanggan anda. Iaitu anda boleh dapatkan dia punya email, dia punya Contact email, dia punya nombor phone, ya. So anda boleh hantar value kepada dia masa by masa, and dia akan ingat. Sebab potential orang untuk ingat suatu benda ni adalah 60 ke 70 kali selepas dia tengok benda tu. Betul tu Tuan Faris. So yang kedua adalah brand trust. Macam mana you nak buat brand trust punya improvement? Pengguna tetap ataupun pengguna tegar. Macam yang saya katakan tadi, yes, database is king. Bila raving fans you ni you dah jaga, iaitu selalu you hantar value kepada dia. Bila dia beli satu benda, you bagi lebih daripada sepatutnya. Contohlah dia beli topi tadi, tapi you bagi dia tips macam mana penjagaan topi, trial. So selepas tu dia beli topi. Lepas beli topi, you keep on dengan dia punya value lah, iaitu always bagi dia information, bagi dia hari minggu ni ada topi punya updated punya topi. And then you selalulah bagi benda-benda yang lebih kepada dia. Kalau dia beli satu, you bagi satu lagi free. Macam tu. So itu about yang the second point. The third point is bersedia untuk perubahan zaman. Kepada anda yang sekarang ni adalah benda yang paling penting adalah you kena come out dengan new idea. Iaitu you tak boleh nak ikutkan apa yang you created for the first time. You tak nak ubah benda tu. Ramai orang yang silap, iaitu dia ego dan dia tak nak ubah benda tu. Dia just nak ikut. Oh, I dah createkan benda ni, and benda ni dah pump sampai semua orang suka. Tapi benda ni boleh tahan selama-lamanya. Salah macam tu, sebab setiap orang yang lahir selepas tu dia ada benda yang baru. So bila you tak createkan satu benda yang baru, you tak ikut, orang dah buat benda ni, you still ikut cara you yang lama. So orang akan bosan. Setiap hari akan ada benda yang berbeza. Untuk orang pun suka. Oh, tak sangka hari ni dia buat macam ni. So tu for the third point. And then for my last point adalah I nak ceritakan kisah yang brand trust ni related dengan Nokia punya kisah. Yang I baca sendiri tentang kisah Nokia yang kita semua dululah pakai. Nokia is a big brand lah dulu. And then cakap pasal Nokia, I ada tahu some fakta about Nokia. Actually Nokia tu, dia bukan, siapa sangka kan nama Nokia tu sebenarnya dia ambil daripada nama sungai dekat Finland. And then awalnya dulu Nokia dia produce handphone, tapi dia produce kertas instead of handphone. And then ada cerita dia macam mana daripada kertas, penghilang kertas dia jadi handphone. And then dia satu yang ada dekat Nokia, dia ada ringtone yang memang Nokia je ada, yang dia create memang untuk bila orang dengar, orang tahu oh this is Nokia. Tak ada dekat handphone lain. And the last one yang I ingat is like Nokia is the best phone has been made lah, sebab dia punya ketahanan, dia boleh tahan sampai for 260 hours and bersamaan dengan 10 hari tak charge. So itu antara yang kualiti dia yang bagus lah. Itu itu the best thing about Nokia lah. Oh, yes. Tuan Faris pakai Sony Ericsson lah. Bagus lah Tuan Faris ni, suka Sony. Sony dengan Samsung lah Tuan Faris. So pengguna setia Samsung dengan Nokia. Samsung dengan Sony Tuan Faris. So hari ni I nak ceritakan kisah, iaitu Kiha pun dah masuk several point about Nokia, iaitu dia berasal daripada sungai. And then nama dia ambil daripada sungai. And then the second point is diorang bukannya started as nama sungai dekat Finland. And then Nokia ni bukan started as macam terus keluar-keluar telefon.
dia started daripada paperwork. Like macam dia jual kertas dia macam A4 macam tu. Tony Robbins Tuan Faris. So I nak masuk pasal Nokia ni. Nokia ni dia pada zaman dulu lah, dia adalah sangat syarikat yang sangat hebat. Iaitu dia merupakan brand ternama smartphone selama lebih daripada 2 dekad. 2 dekad iaitu lebih daripada 20 tahun lah. Iaitu diorang bertahan, orang menggunakan Nokia ni selama lebih daripada 20 dekad. So lama sangat dia boleh bertahan Nokia ni. And then zaman kegemilangan dia, semua golongan, seluruh tempat dekat dunia ni pakai Nokia. Sebab everyone like, dia dah gain brand trust. Semua orang, pakai apa? Pakai Nokia. And benda ni dia jadi macam, bila kau pakai Nokia ni adalah kau orang yang hebat. Macam iPhone lah. Dia create brand trust dia. Bila, hi Fira, so bila orang apa nama dia tu? Orang pakai Nokia ni dia boleh katakan dia macam iPhone punya users. You orang corporate, you boleh kena pakai Nokia. Macam tu. Dia gain brand trust. So masa tu Nokia punya founder simbol prestige yang baru, iaitu dia ni adalah founder Nokia yang apa orang kata ternama lah. Semua orang tak boleh tandingi Nokia. So masa tahun 2014 Nokia ni dia lenyap terus tau. Sebab apa? Microsoft dah berjaya lawan Nokia masa tu. Microsoft dah daripada PC je kan. Macam mana dia boleh Okay, so masa tu syarikat yang paling hebat adalah syarikat inilah Microsoft. Iaitu pada September 2013. 7.2 bilion USD masa tu. Kita tengah cakap So pasal pengambil alihan pada produk. Ya, brand trust punya ini. So you nak pergi cangkat Tuan Faris, pengambil alihan berita besar dalam industri. So masa tu I ringkaskan sama ada high end. Masa zaman yang Nokia naik ni kan, semua kelas yang pakai, iaitu high end punya kelas pakai Nokia ni, dengan low end punya kelas pun pakai. Iaitu high end punya ni adalah satu terms, high end ni adalah orang-orang yang tinggi, iaitu taraf. Dulu Nokia zaman dulu, 1,000 mata wang kita, 1,000 ringgit pun tinggi tau. So macam mana dulu Nokia boleh jual phone dia dengan harga 1,000 masa tu. So tak ada lagi telefon yang boleh lawan dia masa tu. 1,000. Masa zaman tu 1,000 tu besar lah. Dia boleh jual apa, harga telefon yang apa, ada keyboard je. Tapi masa tahun 20-an ni kan, Nokia ni dia ada persaingan. Dia persaingan dengan BlackBerry. So siapa yang pakai BlackBerry masa tahun 20-an? Iaitu benda yang baru. BlackBerry ni dia keluar dengan benda yang high end punya produk lah. Iaitu telefon yang nampak macam eksklusif. High end punya produk yang ramai korporat pakai pada masa tahun 20-an. Motorola ni macam low end punya lah. So masa zaman high end tu kan, dia BlackBerry ni dia dah keluar dah. Persaingan hebat, iaitu BlackBerry dengan apa nama dia tu, iPhone keluar masa tahun 20-an ni. Apple keluar. BVP nanti IDM. So masa tu sistem masa yang smartphone Apple dengan BlackBerry ni keluar kan, satu benda yang paling best sekali adalah Google. Google ni dia nampak potential masa ni. Dia join yang BlackBerry dengan Samsung, BlackBerry dengan Samsung dengan iPhone ni sekali, dia providekan untuk dorang ni, iaitu Google dekat dalam phone. Masa Nokia dulu tak ada kan, tak boleh nak access internet. Iaitu zaman Nokia dulu zaman infrared, you nak Bluetooth ke apa kan. So masa Nokia ni masa tu Nokia ni dah drop juga lagi. And then Google masuk dekat dalam diorang punya sistem ni. Itu zaman tu kan.
ada company yang approach Nokia ni kan. Tapi Nokia ni degil. Dia kata dia punya benda ni hebat, iaitu ego. Dia tak nak terima perubahan semasa. Dia biar lantak lah korang nak buat apa. As long aku ni dulu dah boleh buat berbilion-bilion dah. Tapi dia tak perasan yang masa tu dia dah separuh dah kena tinggal dengan yang benda-benda yang lain ni lah. So masa tu Google dah masuk and then dia dah 80% saham dia dah kena cantas daripada diorang. And then Oh, sebab yang ni I ingat tahu masa ni apa Nokia still ego sebab dia macam berpendapat yang diorang dah maju for berapa tahun kan, and then orang tak akan choose phone yang tak ada keypad instead yang macam Nokia produce ada keypad. So diorang punya mindset still macam orang takkan accept lah benda touch screen ni, orang akan accept yang ada keyboard semua ni. Tapi sebab dia tak terima perubahan tu, sebab tu makan diri dia juga. The best thing adalah masa yang paling best ni masa tu kan. Dia dah nampak dah benda-benda ni semua like macam dah dropkan dia kan. Tapi dia punya pihak atasan dia like macam pegawai dia. Oh, semua ego duduk bersilang tangan masa tu. Dia cakap, apa benda lah diorang ni lah. Biasalah bisnes ada jatuh, ada bangun apa semua kan. Alah kejap ni. Diorang ni benda baru. Masih mentah-mentah lagi ni. It was like macam apa. Diorang ni macam percaya je diorang ni boleh pergi jauh. Lag dia kata kan dekat dia punya tengah conference talk tu masa tu. Ya, dia kata kita adalah orang kata pencetus. Kita adalah orang yang mencipta benda ni, and masa tu kita boleh diterima iaitu penggunaan keyboard. Orang ada approach dia untuk sekarang ni perubahan masa, iaitu semua orang dah tak pakai keyboard. Orang nak try untuk touch screen. Dia kata idea pelik apa yang korang buat ni, iaitu mana ada orang nak pakai touchscreen ni, orang mesti nak ada keyboard juga. Keyboard ni adalah benda yang legend. Tapi sebab kan dia kata kan benda ni ada drop dengan jatuh bangun dia. So masa tu dia tak terima benda ni. Orang yang baru, yang muda yang approach dia benda ni, last kali habis lah. Last kali dia daripada 80% saham dia tu drop, and then dari masa ke semasa habis terus. Dia punya company semua outdated sebab dia punya benda ni tak, walaupun lepas tu dia come out dengan benda yang baru iaitu Lumia punya Nokia. Yang ada touch screen juga, tapi masa tu dia dah lambat dah, dia tak boleh nak kejar dah. Sebab lagi satu, dia ni tak ikut perubahan masa, dia outdated, and then gain brand trust dia ni dia dah tak buat dah. Iaitu bila Apple ni keluar, dia come out dengan new idea. Dia come out dengan idea yang baru kan. Iaitu dia buat setiap tahun adalah model-model yang berbeza-beza. Orang akan macam trigger, apa lagi yang dia nak buat ni. Dia jual dia punya features dulu sampai orang jadi trigger, orang tak sanggup untuk tunggu. Orang dah reserve dulu sebelum benda tu keluar. Everyone check on. Lagi walaupun ads tu, video yang launch tu dekat YouTube, dia akan reach sampai 4 ke 5 juta sebelum produk tu launch. Daripada situ pun diorang dah boleh gain money lah. And then Nokia ni dulu dia gain brand trust, semua orang pakai. Tapi sampai satu masa dia punya pengguna dia ni, iaitu pengguna tegar dia ni, sampai satu masa dia salahkan balik Nokia ni. Iaitu Nokia ni dia sendiri tak buat perubahan. So diorang ni dah macam argue lah. Nokia ni tak mampu dah untuk improve dah diorang punya produk. So diorang berubah alih kepada Samsung, kepada Apple. And the best part, benda yang paling penting adalah masa yang Nokia ni mana Nokia ni masa zaman dia dah semua orang naik ni kan. And then the last part is Nokia ni dia kalah dengan
bukannya high end punya je macam Apple, Samsung semua kan. Sampai dia kalah dengan phone-phone yang biasa ni, iaitu low end punya phone. Low end punya phone iaitu macam Huawei, phone-phone yang Ya. murah yang biasa ni, phone macam tu pun dia kalah juga sebab dia tak nak terima benda yang baru. So daripada situ dia dia terus habis terus lah. Tak ada dah dalam industri Nokia. So apa yang I can boleh conclude kan daripada yang tu adalah you kena terima perubahan semasa. First thing first, bila you nak buat something yang new, you kena gain brand trust. Gain brand trust ni adalah benda yang sangat penting. Yang kedua adalah macam mana you nak improvekan brand trust tu, iaitu you kena terima lah benda-benda yang baru, you kena seek for something yang new. Macam Nokia sendiri kan, bila benda tu dah jatuh, dorang tak nak cari solution tau. Like macam dorang tak nak hire ataupun cari someone yang boleh come out with the new idea yang boleh sustainkan Nokia ni semula kan. So dorang macam tak apalah benda dah jadi ke apa semua. Syarikat yang besar yang dah berbilion dolar ni pun last kali dorang jatuh juga sebab dorang tak boleh nak improve benda-benda yang kecil ni. Last kali habis. Tak boleh terlalu selesa lah macam tu. Ya, masa tu dorang dah dalam comfort zone sebab dorang dah buat lebih and dorang tak ingat benda yang kecil ni pun boleh lostkan dorang. So macam mana you ada I dah conclude kan tadi yang you have to recap to the point balik kan, iaitu you have to gain brand trust, and then the second point is improvement daripada brand trust, and then you kena bersedia daripada perubahan zaman. So you ada nak tambah anything? I rasa everything clear and then I pun faham lah daripada I tak tahu tadi, and then I jadi tahu everything about brand trust yang you dah explain. Sampai you dah relatekan satu kisah yang maybe kita ingat brand trust ni tak ada apa, tapi bila you cerita kenapa pentingnya brand trust ni, dia sampai effect daripada syarikat yang dah buat berbilion-bilion dia jatuh macam tu because of brand trust je. So memang exactly kita belajar something big today about brand trust in a business. Betul. So that's all from today. Kisah yang sangat hebat iaitu kisah Nokia sendiri. Yes. So tomorrow will be the new topic. You guys have to you guys have to follow us, and then anyone yang belum follow us on Dreams, you boleh follow kita orang dekat Dreamsworks, iaitu kita orang ni producekan anything design, iaitu dari segi punya branding, social media, and then website. So kita orang boleh bantu anda yang lemah dalam design, and if you guys need anything, jangan hesitate untuk contact kita orang dekat WhatsApp, iaitu 011-2154-1790 011-2154-1790 011-2154-1790. Itu saja daripada saya, Muhammad Maraki Merah Azizi, founder kepada Dreamsworks. Kepakaran kami adalah membantu usahawan-usahawan yang lemah dalam desain digital, hodoh, buruk sehingga membuatkan sales mereka drop. Kami membantu anda untuk improve dari desain digital sama dengan syarikat-syarikat antarabangsa. So bersama kami besok pada pukul 3 petang. Terima kasih untuk anda semua yang join. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.